Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk memulakan wacana. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Timbalan Menteri Datuk Seri Fadilah, Menteri dan sponsor malam ini, dan Sri Tunku Taufik, rakan-rakan dimuliakan. Ini dalam siri Forum Ilmuwan Malaysia ini, siri kedua, setelah ditingkatkan semula, diperkenalkan, dan atas inisiatif Saudara Zamri, Datuk Seri Diraja, Menteri KPT, dan kita setelah kejayaan sesi pertama yang bicara soal ekonomi makro dengan format yang sama, iaitu seorang menteri, seorang akademik dan seorang kaya. Kurang pasti. Dia selalunya usahawan atau korporat atau profesional, ya, teknokrat, ya. Jadi kita imbangkan. Dan sesi ini sepatutnya santai, dan yang diundang itu akan bicara, berikan hanya beberapa matannya saja, dan tinggal syarahnya supaya dibicarakan secara terbuka, memberi ruang sepenuhnya kepada rakan-rakan, memberi pandangan supaya didengar oleh semua pihak, dan tujuannya itu ialah menyemarakkan ilmu ke arah pencerdasan, ke arah tradisi yang disebut tradisi ilmu atau tradisi akliyah. Jadi tajuk itu kita sesuaikan dengan sponsornya. Jadi kalau sponsornya yang lalu tenaga juga, kali ini Petronas, dan saya percaya akan juga menyentuh isu-isu tetapi tidak terikat dengan hal yang tajuk maudhu' yang tetap, dan memberi ruang untuk mencambahkan ilmu, dan saya fikir satu kewajaran untuk kita jayakan program seperti ini. Now, hari ini tentulah kita bicarakan soal tenaga, makin pertumbuhan. Sepatutnya yang patut diajak bicara Datuk Seri Fadilah, mungkin dia akan menjadi pengulas pertama mungkin, kerana maudhu' itu kadang-kadang dihadam setelah ditelaah oleh pakar-pakar tertentu, dan kalau di kalangan menteri tentu harus menguasai, kerana mereka juga akan menentukan dasar. Dah ada 7 kegagalan menguasai itu akan menyebabkan dasar kita tempang. Sekarang seperti saya lihat, beberapa plan yang telah diperkenalkan menjurus ke arah itu. Plan perindustrian, peralihan tenaga, transformasi digital, kemudian dibicarakan lagi secara yang lebih teliti soal semiconductor, yang dirasakan perlu, kerana sama ada pelabur domestik atau luar, mereka mahu lihat tentunya politik yang stabil, tapi disusuli dengan dasar yang jelas, dan cabaran yang harus kita tangani ialah kepantasan pelaksanaan, yang tentunya menjadi satu cabaran yang besar. Saya singgung singkat tentang isu ini, ya. Soal ini kena terkait juga dengan peralihan tenaga akibat daripada cabaran iklim. Saya mula terdedah dengan isu ini oleh satu kupasan Man Nature oleh Hussein Nasr tahun 1961. Pada masa itu belum ada perbincangan sama sekali tentang cabaran iklim atau persekitaran. Dia membawa tentunya tentang keperluan Islam itu, umatnya terangkat sebagai ummatan wasata, pertahankan keseimbangan, equilibrium, dan equilibrium termasuk juga man and nature. Dan ini saja boleh jadi litakunu syuhada ala nas, baru jadi contoh kepada umat manusia. Jadi tesis beliau ialah bahawa fasad
corruption on earth, kecelaruan itu berlaku akibat diizinkan kegelojohan, kerusakan bumi, tumbuhan, bukit bukau tanpa umpamanya menjaga keseimbangan itu yang wasat atau equilibrium itu. Kemudian saya ingat kalau sekitar 70-an muncul laporan beberapa sarjana pemikir terkemuka dunia yang tergabung dalam Club of Rome. Dan laporan Club of Rome itu merupakan di antara asakan pertama yang mengejutkan dunia tentang cabaran kemusnahan sekiranya tidak dilaksanakan program mengambil kira kerusakan akibat kegelojohan manusia yang tidak pertahankan equilibrium ni tadi. Saya ingat termasuk juga Only One Earth, I think, oleh Barbara Ward, kalau tak salah saya. Tapi tak dapat umpamanya menarik perhatian pimpinan negara, perancang ekonomi negara masing-masing. Ia hanya menjadi perdebatan terasing dari kalangan sarjana atau di universiti. Sehinggalah kemudian dan kini sudah jadi kenyataan, walaupun masih ada lagi climate denial sampai sekarang, ya. Dan sebab itu saya ingat dalam sesi ini kita perkenalkan 3 tokoh yang boleh membantu mengupas tentunya dalam bidang masing-masing. Perdana Menteri Sri Tengku Taufik, Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas, saya sudah kenal. Kemudian diikuti oleh Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan diikuti oleh Profesor Dr. Sufian Jusuf, pengarah dan Profesor Perdagangan dan Pelaburan Antarabangsa UKM. Mereka itu ada expertise. Saya bagi mukadimah tajuk-tajuk yang saya fikir mereka tidak kuasai. Barbara Ward, Only Club of Rome, buku Said Nasar, itu yang boleh saya survive. Kalau saya singgung tajuk-tajuk mereka mahir, saya kalah. So you understand the strategy now. So dengan segala hormatnya saya mulakan dengan Saudara Tengku Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang berusaha Tuan Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, yang berusaha Profesor Dr. Sufian Jusuf, Profesor Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa,